Soalan nombor 1. Antara berikut, yang manakah ialah suatu graf mudah? Kalau graf mudah, dia mesti tak boleh ada berbilang tepi, tak boleh ada gelong. Jadi jawapannya tinggal A sahaja. Nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan satu graf. Nyatakan jumlah bilangan darjah. Jadi kita kirakan bilangan tepi dulu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jumlah bilangan darjah. Jumlah darjah bagi bucu ialah 2 kali 6, iaitu 12. Jawapannya C. Soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf. Cari nilai NE. N ialah bilangan. E itu edge. Maksudnya tepi. Bilangan tepi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Semua sekali ada 7 tepi. Soalan nombor 4. Antara berikut, darjah bucu yang manakah boleh digunakan untuk melukis suatu graf mudah? Jadi kita kena faham jumlah darjah bagi bucu mesti sama dengan 2 kali bilangan tepi. Maksudnya, kalau kita ambil 1/2 kali dengan jumlah bilangan darjah, kita mesti dapat bilangan tepi bagi graf yang kita nak lukis. Jadi, kita tengok pada pilihan jawapan A dulu. 1, 3, 2, 3. Jumlah bilangan darjah adalah 9. Satu nombor ganjil. Maksudnya, kalau kita nak cari bilangan tepi, kita ambil 9 bahagi 2, kita dapat 4.5. Kita tak boleh ada 4.5 tepi. Maksudnya, bilangan darjah, kalau kita nak dapat satu graf mudah, bilangan darjah dia mesti satu nombor genap. Jadi, ini tak boleh kita lukiskan satu graf mudah. Ini bukan jawapan. Pilihan jawapan B, 1, 2, 3, 3, 1. Jumlahnya 10. Kalau kita bahagikan 2, kita dapat 5. Maksudnya graf mudah yang kita dapat tu ada 5 tepi. Jadi ini boleh diterima sebagai jawapan. Pilihan C, 2, 3, 4, 3, 1. Jumlahnya 13. Nombor ganjil. Jadi dia tak boleh dilukiskan satu graf mudah. Pilihan D, 3, 2, 1, 4, 2, 1. Semua sekali ada 13. Nombor ganjil juga tak boleh kita lukiskan graf mudah. Jadi kita cuma ada satu saja jawapan yang boleh diterima, iaitu jawapan B. Soalan nombor 5. Antara berikut, graf yang manakah dilukis berdasarkan darjah bucu 3, 4, 4, 3? Pertama sekali, kita lengkapkan bucu dulu. Dan sekarang kita kirakan, kita labelkan setiap satu bucu dengan darjah yang dia ada. Jadi ini ada 2, ini ada 4,
Ini 2, ini 4. Sini 3. Ini 3. Ini 3. Ini pun 3. Ini 3. 1, 2, 3 dan 4. Ini ada 4. Sini 3. Sini 4. Jangan lupa, setiap satu gelung ada 2 darjah. Ini 1, ini 4. Ini 1, ini 2. Jadi, antara pilihan jawapan ni yang boleh diterima sebagai jawapan ialah C. 3, 4, 4 dan 3. Soalan nombor 6. Antara berikut yang manakah ialah graf terarah dan berpemberat? Yang terarah, dia mesti dengan anak panah ni. Jadi yang terarah ialah ni. Terarah. Dan berpemberat. Yang berpemberat cuma ini. Cuma ni yang ada nombor di atas tepi tu dengan ni. Ini adalah jenis yang berpemberat. Jadi yang terarah dan berpemberat ialah jawapan B. Soalan nombor 7. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf G. Antara berikut yang manakah ialah subgraf bagi G? Subgraf maksudnya sebahagian daripada graf yang kita beri. Okey, graf asal dia. Sebahagian daripada graf asal. Jadi P di sini, S di sini. Disambungkan dengan tepi E3. Di sini P dengan S disambung dengan E1. Jadi ini bukan jawapan. Bahagian B, pilihan jawapan B, R, Q dengan S. Sini sepatutnya disambung dengan E2, tapi sini adalah E4. Jadi ini bukan jawapan. So, pilihan jawapan C, PQR. Sini sepatutnya disambung dengan E1, tapi sini ialah E3. Jadi ini bukan jawapan. D, PQS. PQ dengan S disambung dengan E1, E4 dan E3. E1, E4 dan E3 semua betul. Jadi ini adalah jawapan yang kita hendak. Soalan nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf dengan gelung dan berbilang tepi. Tentukan set V. V iaitu bucu. Jadi kita cuma senaraikan semua bucu yang diberikan, iaitu P, Q, R, S dan T. P, Q, R, S dan T. Set E. E iaitu tepi, edge. Jadi kita senaraikan E. Yang pertama sekali ialah PQ. Lepas tu QR, RS, SS, PT,
QT, QT, dan TS. Jumlah darjah bagi bucu yang diberi ialah 2 kali bilangan tepi, iaitu 2 kali 8, dan jawapannya ialah 16. Soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf G. Berdasarkan pada graf itu, lukis satu subgraf dengan 5 bucu dan 7 tepi. Jadi, subgraf adalah sebahagian daripada graf asal. Pertama sekali kita copy graf yang diberi itu. A, B, C, D, E, F. Okey, kita copy gambar rajah ni. Satu subgraf dengan 5 bucu dan 7 tepi. Jadi kita hanya perlu padamkan satu bucu dengan 2 tepi sahaja. Sekarang kita semak ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tepi. Soalan B. Satu pokok yang melibatkan semua bucu. Jadi kalau nak satu pokok, kita tak boleh benarkan dia ada kitaran macam ini. Tak boleh ada kitaran di sini. Jadi kita kena padamkan salah satu tepi bagi setiap satu kitaran ni. Katakan segitiga yang pertama saya padamkan bahagian saya padamkan bahagian ni. Yang kedua saya padamkan bahagian sini. Ketiga sini. Oops. Katakan sini. Lebih senang. Okey, jadi ini adalah satu pokok yang menyambungkan semua bucu. Bagi suatu graf G,
bilangan bucu ialah 6 dan darjah setiap bucu ialah 5. Tentukan bilangan tepi. Jadi di sini bilangan tepi kita ambil jumlah bilangan darjah bahagi 2. Macam mana kita nak dapatkan jumlah bilangan darjah? Jumlah darjah bagi V sama dengan 6 kali 5, iaitu 30. Bilangan tepi sama dengan jumlah bilangan darjah, ataupun kita ambil 1/2 kali dengan jumlah bilangan darjah bagi V. Dan jawapannya ialah 15. Soalan B, lukis satu graf G dengan keadaan G ialah satu graf mudah. Oleh sebab dia ada 6 bucu, kita boleh buatkan satu heksagon. Dan kita boleh namakan heksagon, bucu bagi heksagon ni sebagai A, B, C, D, E dan F. Sekarang kita sambungkan dengan garis lurus. AB, BC, CD, DE, EF dan FA. Dan oleh sebab setiap satu bucu ada 5 darjah, jadi kita kena pastikan setiap satu bucu tu mesti disambungkan dengan bucu-bucu yang lain. Contohnya A mesti disambungkan dengan B, C, D, E, F, dan B mesti disambungkan dengan C, D, E, F, A. Jadi kita boleh sambungkan. Okey, kalau kita perhatikan pada graf ini, kita akan dapati semua bucu disambungkan dengan 5 bucu yang lain. Seterusnya, G ialah graf dengan gelong. Kita copy graf di atas. Dan di sini bagi setiap satu gelong kita mesti tambahkan dengan 2 darjah, tapi kita mesti pastikan semua bucu dengan 5 darjah sahaja. Jadi untuk setiap satu bucu kita padamkan 2 tepi dan kita tambahkan dengan 1 gelong. Caranya, kita buatkan gelong dulu. 1, 2. Lepas tu sambungkan setiap bucu dengan 3 bucu yang lain.
Ini pun sama. Okey. G ialah graf berbilang tepi. Kalau berbilang tepi, sama juga kita copy graf yang pertama. Jadi untuk memastikan semua graf kita ada 5 darjah sahaja, kita kena padamkan ni. Buatkan bahagian berbilang tepi dulu. Berbilang tepi sekurang-kurangnya kena ada 2 tepi. Dengan ni semua bucu sudah ada 4 tepi. Sekarang kita cuma tambah setiap satu bucu dengan satu tepi. Soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan suatu graf. Nyatakan bilangan tepi. Jadi kita ada 1, 2, 3 dan 4 tepi. Adakah graf itu suatu pokok? Terangkan dengan ringkas jawapan anda. Jadi kalau kita tengok pada graf ini, okey. So bilangan bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4. 4 tepi sahaja. Kalau pokok bilangan tepi mesti sama dengan bilangan bucu tolak 1. Jadi dia bukannya satu pokok. Pada graf itu, lukis satu tepi supaya graf itu menjadi satu pokok. Jadi kita cuma tambahkan satu tepi di sini untuk memastikan U ini boleh disambung kepada titik-titik yang lain. Okey, macam ni sudah jadi satu pokok. Kita boleh perhatikan bilangan bucu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Dan bilangan tepi, kalau ikut cara tadi, bilangan tepi ada 1, 2, 3, 4 dan 5 tepi. Jadual di bawah menunjukkan laluan melalui 4 buah bandar A, B, C, D. Laluan-laluan itu menghubungkan bandar P dan bandar Q. Lukis satu graf terarah untuk mewakili maklumat yang diberikan.
Jadi semua sekali kita ada A, B, C, D, P, Q. 6 buah bandar, iaitu 6 bucu. Kita boleh lukiskan bucu dulu. 6 buah bucu, 6 buah bandar, kita letakkan dia dalam bentuk hexagon dulu. Dan kita, oleh sebab A, B, C, D, sambungkan P dan Q. Jadi P, Q letak di tepi, yang lain kita letakkan sebagai A, B, C dan D. Sekarang P disambungkan ke A dan C. P disambungkan ke A dan C. A disambungkan ke B dan D. B disambungkan ke Q. C disambungkan ke D dan Q. D disambungkan ke B dan Q. Okey, kalau kita tak suka bahagian yang bersilang ni, kita boleh pindahkan titik D ke tengah-tengah. Pindahkan D ke tengah-tengah, iaitu kita pindahkan D ke tengah-tengah. Sekarang kita sambung semula. P disambungkan ke A dan C. A dan C. Oops. P disambungkan ke A dan C. A disambungkan ke B dan D. B dan D. B disambungkan ke Q. C disambungkan ke D dan Q. Dan D disambungkan ke B dan Q. Ini pun boleh diterima sebagai jawapan.